Okey, contoh 7 muka surat 10. Yang ini susah sedikit. Kenapa saya kata susah sedikit? Sebab dekat sini kita dapat bentuk mutlak iaitu modulus. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf. Dia kata sebahagian daripada graf. Yang ini saya nak tanya awak, adakah ini hubungan diskrit atau selanjar? Ini adalah hubungan selanjar sebab awak dapat satu graf. Fungsi F sama dengan modulus 2x tolak 3. Cari A. Nilai bagi fungsi F apabila x sama dengan negatif 2 dan x 4. Yang pertama sekali, awak mesti boleh terjemahkan dulu. Objek kita ialah x, fungsi kita ialah f dan imej kita ialah modulus 2x tolak 3. So, hati-hati ya, ini sekarang ini modulus. Yang ini ialah persamaan mutlak. So, awak boleh dapat jawapan yang berbeza-beza. Soalan A, kita terus tengok soalan A. Nilai bagi fungsi f negatif 2 dan fungsi f 4. Yang ini, dia direct to the point. So, dia letak dekat sini f negatif 2. So, maksudnya negatif 2 ini adalah objek. So, bila dapat negatif 2, ini adalah objek. Gantikan terus ke dalam persamaan. So, apabila ini negatif 2, gantikan terus ke dalam persamaan f negatif 2 sama dengan modulus 2 negatif 2 tolak 3. Dapatlah bentuk macam ini. So, f negatif 2, awak gantikan x dengan negatif 2. So, modulus masih modulus 2 darab negatif 2, negatif 4 tolak 3 dapat negatif 7. Modulus. Ingat, ini adalah modulus. Apa syarat modulus? Syarat modulus, semua nilai di dalam modulus adalah positif. Semua nilai di dalam modulus itu awak positifkan. So, maksudnya kalau dapat negatif, awak positifkan. Kalau dapat positif, macam mana? Positif lah. Itulah gunanya contoh yang kedua ini. Apabila fungsi f 4 sama dengan 2 kurungan 4 tolak 3. Mana datang kurungan 4? Dekat sini tadi. Apabila x sama dengan 4, gantikan f 4, 2, 4 tolak 3. So, dapatlah bentuk macam ini. Modulus, jangan lupa, 2 darab 4, 8. 8 tolak 3, 5. So, modulus 5 dapatlah 5. Tiada apa-apa perubahan. Soalan B. Cari nilai-nilai x dengan keadaan fx sama dengan 5. Dia kata cari nilai-nilai x. Dia minta awak cari apa dekat sini? Cari objek ke? Cari imej? Soalan minta cari nilai-nilai x. So, maksudnya soalan minta awak cari nilai objek. Soalan B. So, apabila fungsi fx sama dengan 5, so awak dapati 5 dia dekat mana? 5 ini apa? Objek ke imej 5 ni? 5 sebelah sini. So, maksudnya 5 adalah imej. Sebab itu imej awak dapat 5 dekat sini. 2x tolak 3. Dalam persamaan, 2x tolak 3 sama dengan 5 sebab ni 5. Ni 5. So, 5 awak dekat sini. Sebab itu dia sama dengan 5. Okey. Kenapa dekat sini dia ada dua jawapan macam ini? Kenapa 2x tolak 3 sama dengan negatif 5 atau 2x tolak 3 sama dengan 5? Sebab sekarang ini kita ada modulus. Bila ada modulus, awak ada dua kebarangkalian jawapan. Jawapan awak macam dekat sini. Tengok dekat sini. Kalau negatif 7, bila dalam modulus, awak akan dapat 7. Kalau dalam ini 7, awak juga akan dapat 7. Boleh ikut? Sebab itu kita kemungkinan akan dapat dua jawapan. Sama ada negatif 5 atau 5. Sebab kalau negatif 5 di dalam modulus, awak pun akan dapat 5. Kalau 5 di dalam modulus, awak pun akan dapat 5. Sebab itu kita ada dua kebarangkalian jawapan. Untuk modulus ini specialnya. So, untuk cari nilai x, 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Macam yang saya cakap tadi. Bila dia sudah macam ini, modulus tu dah tak ada. Atau 2x tolak 3 sama dengan 5. Dia ada dua kebarangkalian jawapan macam yang saya jelaskan sebentar tadi. So, bila nak cari nilai x, apa yang awak perlu buat? Di sebelah kiri,
kumpul semua huruf. Di sebelah kanan, kumpul semua nombor. So, apa yang kita perlu buat dekat sini? Kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan. Dia akan jadi positif 3. Negatif 5 tambah 3 dapatlah negatif 2. So, untuk cari nilai X, 2 pindah ke bawah. Negatif 2 bahagi 2 dapatlah negatif 1. Settle. Sekarang untuk yang sebelah kanan pula. 2X tolak 3 sama dengan 5. So, kita pindahkan negatif 3 dekat sini. Sebelah kanan kita akan dapat positif 3. So, 5 tambah 3 dapat 8. So, kita pun mudahkan dapat jawapan X sama dengan 4. Kenapa dapat 2 jawapan? Sebab yang saya jelaskan sebentar tadilah. Soalan C. Untuk soalan C pula, cari nilai-nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Soalan ini dia kata memetakan kepada diri sendiri. Kalau saya, Musa, berdiri depan cermin, di dalam cermin sepatutnya ada Musa juga. So maksudnya kalau A berdiri depan cermin sebagai objek, image-nya juga adalah A. Kalau B berdiri di hadapan cermin sebagai objek, image-nya adalah B juga. Kalau C, C. Sebab itu dekat sini saya dapat apabila fungsi F, apabila objeknya adalah X, image-nya juga adalah X. Sebab soalan kata memetakan kepada diri sendiri. Bila dia kata diri sendiri, kalau objek X, image pun X. So maksudnya X awak dekat sebelah sini. So apa yang awak boleh buat kalau X dekat sebelah kanan? Modulus 2X tolak 3 sama dengan X. Boleh? So dapatlah yang ini. Bila modulus, kita mesti ada 2 kebarangkalian jawapan. Dekat sini kita ada X. Kebarangkaliannya kita boleh dapat negatif X. Kebarangkaliannya kita boleh dapat positif X. Sama macam soalan B tadi. Kalau dekat sini 5, kebarangkaliannya kita boleh dapat negatif 5. Ataupun kita boleh dapat 5. Dekat sini pun sama juga. Kita boleh dapat negatif X, kita boleh dapat X. Kenapa? Sebab ini adalah modulus. Kalau negatif X di dalam modulus, awak akan dapat X juga. Kalau X di dalam modulus, awak akan dapat X juga. Sebab itu kita ada mungkin 2 jawapan. Sebab itu dia kata atau mungkin 2 jawapan. So kita selesaikan. Huruf letak semua sebelah kiri. Nombor letak semua sebelah kanan. So 2X tambah X sama dengan 3. Pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan dapat 3. Pindahkan negatif X ke sebelah kiri dapat positif X. So 2X tambah X, 3X. 3 masih tidak berubah. X sama dengan 1. Settle. So kita pergi yang sebelah kanan pula. 2X tolak 3 sama dengan X. So kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan dapat positif 3. X pindahkan ke sebelah kiri dapat negatif X. So 2X tolak X dapat X. Salah ni. So dekat sini awak dapat 3. Sorry. Salah tulis. Sini 3. Sini 3. Ini cancel. Cucut. Dapat 3. X sama dengan 3. Soalan D. Domain bagi fungsi F jika lebih kecil daripada 1. Negatif 1 ini apa? Lebih kecil daripada 1 ni apa? Ini objek ke image? Ini adalah image. So, kenapa dia boleh bagi macam ini? Sebab ini adalah fungsi selanjar. So, kalau fungsi selanjar, dia boleh bagi dalam bentuk ketaksamaan macam ini. Dia nak domain. Domain itu domain objek ke image? Domain kan dekat sebelah X. Dekat sini. Ini adalah domain. So, maksudnya dia nak awak cari domain. Okay, soalan D. Fungsi F lebih kecil daripada 1. So, dia minta awak cari. Ingat, modulus. Bila modulus, kita boleh jadikan ada 2 kebarangkalian jawapan. So, kebarangkalian kita akan dapat negatif 1. Sebab dekat sini 1. Kebarangkalian kita akan dapat negatif 1. Atau kita boleh dapat 1. So, kita tukar 2X tolak 3 lebih kecil daripada negatif 1. Atau 2X tolak 3 lebih kecil daripada 1. Sebab dalam soalan guna simbol ketaksamaan, semua langkah kerja awak mesti guna simbol ketaksamaan.
Kalau dalam soalan guna simbol sama dengan, macam soalan B, macam soalan C, semua langkah penyelesaian mesti guna simbol sama dengan. So, kalau dekat sini dia guna ketak samaan, kita guna semua ketak samaan. Okey. 2x tolak 3 lebih kecil daripada negatif 1. Pindahkan. Langkah kerja dia sama, cuma kita tukar simbol saja, ketak samaan. 2x negatif 3, negatif 1 tambah 3, 2x lebih kecil daripada 2x lebih kecil daripada 1. Dah siap? Belum. Dekat sini kita selesaikan yang sebelah kanan pula. 2x tolak 3 lebih kecil daripada 1. 2x lebih kecil 1 tambah 3. Kita dapat 2x lebih kecil daripada 4. X lebih kecil daripada 2. Adakah ini sudah menjawab soalan? Belum. Sebab dekat sini dia bagi dalam bentuk ketaksamaan. Dia bagi dalam bentuk julat. So, bila dia bagi dalam bentuk julat macam ini, jawapan awak sepatutnya juga dalam bentuk julat. Macam mana nak tentukan jawapan yang akhir? Ini belum jawapan akhir. Ini belum jawapan akhir. Ini cuma baru mencari nilai yang mungkin. So, macam mana nak cari jawapan akhir? Kita guna garis nombor. Okey, jangan tengok yang atas ni dulu, tengok dekat sini. Bila kita tengok, 1 adalah lebih kecil daripada 2. So, dalam garis nombor, 1 dekat sebelah kiri, 2 dekat sebelah kanan. Dalam garis nombor awak, dia macam ini. Ini garis nombor. So, dekat sini 1, dekat sini 2. Okey. Macam mana apa benar nak panah tambah-tambah ni? Okey. Bila awak tengok dalam soalan, X lebih kecil daripada 1. Bila lebih kecil, dia bulat sahaja. Bulat sahaja macam ini, putih. Dia tidak ada hitam. Lebih kecil sebelah sebelah kiri. Lepas itu, X lebih kecil daripada 2. Lebih kecil. Maksudnya nilai dia sebelah kiri, lebih kecil. Sekarang awak tengok. Dekat sini, ada garis ke tidak? Dekat sini tidak ada garis. So, bila tidak ada garis, kita letak simbol negatif. Negatif sebab tidak ada garis. Dekat tengah-tengah ini ada garis ke tidak? Dekat sini ada. So, bila dekat sini ada, saya letak positif. Bawah ini tak ada. So, saya letak negatif. So, dekat sebelah sini pula, section yang ketiga, ada garis ke tidak? Ada. So, positif. Ada garis ke tidak? So, positif. Lepas itu, kita darabkan positif darab positif dapat positif. Kita darabkan positif darab negatif dapat negatif. Negatif darab negatif dapat positif. So, apa maksud ini? Inilah yang kita boleh tentukan jawapan kita. Tengok balik dalam soalan. Soalan kata lebih kecil. Kalau lebih kecil, positif ke negatif? Mestilah dia menurun. Negatif, berkurang, lebih kecil. So, bila lebih kecil, kita ambil nilai di antara 1 dan 2. Itulah jawapan akhir awak. Sebab itu, awak dapat jawapan nilai X awak di antara 1 dan 2. Yang ini awak boleh ulang lagi sekali lepas ini untuk dengar balik penjelasan saya. Macam mana saya buat garis nombor ini tadi. Okey, soalan E. Okey, untuk soalan E, dia sudah conteng dekat situ. So, untuk soalan E, jap saya padam dulu. Oh, salah label. Ini adalah soalan E. Domain bagi fungsi F sekiranya lebih besar atau sama dengan 3. F lebih besar atau sama dengan 3. Dia masih sama, langkah kerja dia masih sama. Kalau perhatikan, langkah kerja dia sama. Sama langkah kerja dia. Sama. Langkah kerja dia sama. Okey. So, saya mungkin akan dapat negatif 3, mungkin akan dapat 3. Sebab itu saya dapat 2x tolak 3 lebih besar atau sama dengan negatif 3. Sebab dalam ini dia guna simbol ketaksamaan lebih besar atau sama dengan. Keseluruhan langkah kerja awak mesti guna ketaksamaan. Okey. Atau 2x tolak 3 lebih besar atau sama dengan 3. Itulah dua kemungkinan jawapan. Kita selesaikannya sebelah kanan dulu. 2x lebih besar atau sama dengan negatif 3 tambah 3. Sebab negatif 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan akan dapat positif
3. So, kita akan dapat 2x lebih besar atau sama dengan sifar. Negatif 3 tambah 3 dapat sifar. So, x lebih besar atau sama dengan sifar. Sebab sifar bahagi 2 dapat sifar. Settle, kita pergi ke sebelah kanan. 2x tolak 3 lebih besar atau sama dengan 3. So, kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan akan dapat positif 3. So, kita akan dapat 2x lebih besar atau sama dengan 6. So, kita pindahkan 2, kita akan dapat x lebih besar atau sama dengan 3. Yang ini sama macam yang sebelah ini tadi. Langkah dia sama. Yang pertama, awak buat dulu garis nombor. Oh, kecil sangat. Kejap. Awak buat garis nombor. Lepas itu, sifar dan 3 dekat mana sebelah kiri? Sifar lebih kecil. So, sifar dekat sebelah kiri. 3 dekat sebelah kanan. Lepas itu, dalam soalan kata, x lebih besar daripada sifar. Kalau lebih besar, dia pergi mana? Pergi ke kanan. Dekat sini bintik hitam. Kenapa bintik hitam? Sebab dia ada sama dengan. So, x lebih besar ke kanan. So, lepas itu dia kata x lebih besar atau sama dengan 3. So, ini 3 awak. Dia pergi mana? Kanan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita cek ada garis ke tidak. Dekat sini ada garis. So, ini positif. Ini ada garis. Ini positif. Positif, darab positif, dapatlah positif. Positif, darab positif, dapatlah positif. Untuk segmen yang pertama. Segmen yang kedua, dekat sini ada garis positif. Tidak ada garis negatif. Positif darab negatif, awak akan dapat negatif. Segmen yang ketiga, tidak ada garis negatif. Tidak ada garis negatif. Negatif darab negatif, awak akan dapat positif. Sekarang barulah kita tentukan jawapan akhir. Macam mana nak tentukan jawapan akhir? Tengok dalam soalan balik, dia guna simbol lebih besar ke lebih kecil? Dalam soalan balik, dia guna simbol lebih besar. Kalau lebih besar, kita guna positif kan negatif? Kita guna yang positif. So, maksudnya kita ambil nilai yang positif yang di bawah ini. So, maksudnya jawapan awak adalah X. Dia sebelah sini. Sebelah kiri ni lebih kecil ke lebih besar? Mestilah lebih kecil. Sebab itu awak dapat jawapan dekat sini. X lebih kecil atau sama dengan sifar. Lepas itu awak tengok dekat sebelah ini. Dia sebelah kanan. Sebelah kanan lebih besar ke lebih kecil? Sebelah kanan adalah lebih besar. Sebab itu awak dapat jawapan X lebih besar atau sama dengan 3. Tak apa. Kalau awak rasa macam yang ini mengelirukan, boleh ulang balik. Sebab itu saya record, upload. Boleh tengok banyak kali.